Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi ta'ala wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن هجى نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار اللهم آمين. أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berhimpun pula malam ini, Selasa malam Rabu minggu pertama setiap bulan, bagi menyambung bacaan kitab Idaman Penuntut juzuk yang kedua. Malam ni sampai tamat mana kata? Tajuk riba. Tuan-tuan dan puan sekalian, baik, jadi malam ni kita akan sambung Idaman Penuntut juzuk yang kedua. Kalau Jawinya muka surat 13, kalau Ruminya muka surat 9. Muka surat 9 ataupun dipanggil 6 terbalik. Baik, jadi tajuk baru malam ni ialah riba dan hukumnya. Riba dan hukumnya. Jumpa dah no. Tuan-tuan dan puan sekalian, baru bulan lepas kita selesai cerita hukum hakam berkaitan dengan jual beli. Jual beli maknanya pertukaran harta, no, antara dua pihak, dan hasilnya bertukar tangan, bertukar milik, barang dan juga uang. Baik, kemudian jual beli itu sama ada jual barang dengan barang, no, dia panggil barter, no, ataupun jual wang dengan wang, pertukaran mata wang asing. Dan yang ketiga, jual barang dengan wang, itu harian kita lah. Beli beras bayar dengan duit, beli minyak nyok bayar dengan RM, beli tasbih Cina bayar dengan duit dolar di Mekah. Yang tu semua dia panggil bentuk jual beli, tak apa. Jadi antara yang hampir dengan jual beli dia panggil riba. Riba ni dengan jual beli dia nampak tak berapa jauh sangat, nah. Kerana apa? Kerana riba pun dia konsepnya bertukar, bertukar dua harta riba antara dua manusia. Tersebut bertukar hang aku tu dia macam jual beli, betul tak? Cuma riba ini dia lebih banyak dalam bab hutang. Kalau hutang sekalipun, tuan-tuan puan sekalian, maknanya ada pertukaran tak? Ada pertukaran tak? Jawabnya iyalah. Trade awal Tok Bilai hutang Tok Imam RM1,000. Kemudian Tok Imam kata gaji Julai ni kena bayar, no? Itu Bilai pun dapat gaji Julai, dia pun bayar siap-siap, dia bayar balik. Kira tukar lah tu. Lagi pula nak cantik lagi, kalau tukar duit ringgit ni, hutang RM2, bayar tentu duit mungkin jumlah sama, tapi nombor siri dah tak sama lah. Dia tukar sungguh, bukan pinjam. Pinjam ambil itu, bayar yang tu balik, itu pinjam. Hutang ni maknanya kita ambil satu benda,
kita bayar bagi serupa saja, no? Benda yang sama ke, hal lain tak kira lah, dia pergi ganti, tak apa. Jadi tajuk riba ni diletak lepas jual beli sebab ada orang confuse antara riba dan jual beli. Maka setengah orang dia kata riba tu halal sebab dia jual beli juga. Maksudnya kalau saya pergi hutang dengan Tok Imam, macam saya yang beli duit dekat dia, cuma tak bayar lagi. Bayar bila? Sebulan kemudian. Main bulan kemudian saya pun bayar beli hutang Tok Imam. Macam saya bayar lah. Jadi setengah orang faham bila riba tu dia bertukar mata wang juga, kan? Maka dia kata tak haram lah. Lebih kurang lagu tu. Tapi sebenarnya jual beli dengan riba ini hukumnya langit dengan bumi, hitam dengan putih, kelabu dengan asap, kelabu asap. Pasal apa? Kalau jual beli halal, kalau riba haram. Dan Al-Quran sebut jelas, tuan-tuan sekalian, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala mengharamkan riba. Ayat tu bila Allah tak dekat-dekat tentang hukum halal jual beli dan hukum haram riba, pasal apa? Nak habaq kata orang jahiliah, orang zaman jahiliah sebelum Nabi Muhammad diutuskan sebagai rasul, mereka pukul borong, mereka kata hutang duit bayar lebih macam niaga, macam jual beli. Kita beli beras model RM10, jual RM15, untung RM5, biasa. Mereka dah faham mana bagi hutang pun, hutang 10 bayar 15, untung RM5, dia kata jual beli. Tak ada masalah apa. Ini zaman jahiliah. Tak apa, perincian pasal riba ni kita akan baca kemudian. Cuma saya melawak dengan kawan, duduk melawak dengan kawan. Riba ni kalau ikut Arab bacanya riba lah, ra kasrah, ba fathah, alif belakang, tidak riba. Tapi kalau Melayu bacanya riba juga, maknanya riba budak, riba bini. Dan riba ni kalau ditukar baris sikit, ra fathah dia punya reba pasal reba. Jadi setiap riba itu adalah reba lah. Pasal orang ni bila terlibat dengan riba nak masuk syurga lambat sikit lah, sebab reba banyak depan. Dosa banyak sebab dia buat benda yang haram. Tak apalah, lebih kurang tu lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sana ada riba yang terang benderang, siapa-siapa pun reti habaq tu riba. Dan di sana ada riba yang gelap, yang kelabu, yang orang, kalau orang tak perhati betul-betul, dia tak kata riba, dia kata dah tak riba lagu tu. Pasal dia berlaku dalam keadaan agak kabur, yang digunakan pakai hari sebagai helah, helah ataupun trik, tuan-tuan puan sekalian, tak apa. Jadi lala ni ulama dah bagi, ada dia panggil riba, dia panggil riba taklidiyah, riba dia panggil riba kuno, riba klasik, dan ada dia panggil riba yang dia panggil yang moden muasir, yang contemporary. Tapi antara bentuk berlaku tu sedikit berbeza pada tekniknya, tapi hukumnya tetap sama. Baik, tak apa. Ambil tuan-tuan, riba ni apa? Had kata riba haram ni, riba mana apa? Reti ke tak? Baik, baca statement 82. Riba itu pada logat, yakni pada lurah, pada bahasa ikut kamus, maknanya bertambah. Kalau benda tu bertambah dia panggil riba. Baik. Contohnya kalau kita ni, dulu anak seorang dah dua, bertambah. Dulu bini seorang dah bini dua, bini bertambah, dia panggil bini tu ada riba lah. Riba pada bini, maknanya bertambah bini. Hari tu kereta sebiji lah dua, kereta telah menjadi riba. Ini telah bertambah segi bahasanya. Dulu mengaji tidak lah mengaji koi pandai, ilmu pun koi duk riba belakang, koi bertambah segi bahasa selesai lah. Hak riba yang halal ni riba bahasa lah. Halal. Kalau orang tanya kita, dia buat olok-olok, ustaz ada riba yang halal? Jawabnya ada.
Bukan riba Melayu lah, nak riba Arab ada. Yang ni riba dengan makna bahasa, bertambah. Yang tu bukan nah haram tu, riba nah makna bertambah biasa. Jadi kalau makna riba tu bertambah, dia nak lebih kurang dengan makna zakat juga. Yang zakat pun maknanya bertambah. Tak? Az-zakat ay az-ziyadah, ar-riba ay az-ziyadah. Riba pun mana bertambah, zakat mana bertambah. Setiap orang yang keluarkan zakat, dia telah mendapat riba dengan makna bahasa. Yang telah mendapat penambahan pertamanya pada berkat amalan, yang kedua pada pahalanya. Baik, tuan-tuan dan sekalian, riba itu pada bahasanya ialah bermaksud tambah, lebih, campur dan sebagainya. Dan pada syarak maknanya apa dia? Berakad menukar satu barang dengan barang yang lain yang tak sama banyak dalam pandangan syarak, ataupun sama banyak tapi ditangguhkan terimaan, pemberian kedua-dua pihak ataupun salah satu daripada kedua-dua barang itu, maka itu konsep riba. Faham kan? Jadi selesai kot. Kita ambil satu-satu. Tuan-tuan apa sekalian, kau tanya balik, pasal apa riba diharamkan? Lagu tu. Jual beli tak haram. Nah, model lebih kurang sama, untung lebih kurang sama banyak. Tapi riba haram, jual beli tak haram. Puncanya kerana bila kita untung dengan riba secara hutang, dia bukan nega. Dia panggil nega ayat liang. Dia bukan menega barang. Faham tak? Kalau kita ni broker kita, tahan kira broker kita, kalau kita ni toke Yuska, kompom lah, kadang-kadang kawan kita cerita baru ni, saya tak mahu abang di mana, kereta dia beli 2 hari, jual pula lepas tu untung 40,000. Kita tak terfikir. Kereta apa ustaz? Buat second, hak sikit rokok pun nampak lebih kurang tu. Pandai mereka. Jadi orang train in ambil kereta lain, dia pun ambil, kemudian jual pula ke orang lain dalam 1 hari 40,000. Yang tu tak haram tu, tu bukan riba, tu jual beli. Ustaz untung lagi teruk 40,000 ni 2 hari ya. Riba ni contoh kau tak bilik hutang seringat tu imam, tak apa, bila seringat ni aku bagi hutang tak kira, tapi bulan tahan banyak seringat sekupang, minta lebih sekupang je, tetap sekupang tu riba dah haram. Nampak? Hutang bayar lebih sikit, minta bayar lebih sikit, ataupun berjanji nak bayar lebih sikit, lebih RM1. Hutang berapa? RM1,000. Nak kena bayar berapa ni? RM1, RM1,000 lah lebih. Tetap RM1 itu namanya riba, haram. Tapi jual kereta tadi 2 hari je model 40,000 untung, dia tak jadi haram. Penting kita fikir. Nampak tak? Pasal ambil point tadi lah, kalau kita beli jual barang, dia panggil kita untung dengan ada wasilah di tengah, iaitu barang tu lah. Tapi kalau hutang yang di riba ni, dia bukan ada barang tengah, dia hanya pakai ayat liuk. Untung dengan ayat liuk. Macam mana ustaz? Ni aku berikan hutang 1 juta, nanti hang bayar 1.2 juta, lebih 200,000. Dia dapat untung tu pakai ayat liuk saja. Nampak tak? Tapi bank dengar cerita ni panjang lagi lah. Saya tak mahu ambil isu moden ni. Kita ambil yang klasik dulu. Ambil riba klasik dulu lah. Riba yang telah berlaku satu ketika dahulu dan berlaku sampai ke hari ni dengan rupa yang macam-macam. Tak apa. Jadi saya nak ambil kaedah. Setengah ulama nak bagi faham pasal apa riba tu haram. Untung sikit sahaja pun, jual beli untung banyak tak haram. Poin pertama tadi lah, untung pasal ayat liang, bukan jual barang. Dia tak ada risiko apa, betul tak? Tak ada risiko. Kalau kita buka kedai runcit, kita ambil barang 1 kontena, banyak cash modal kita, tak barang di kedai, kadang-kadang sebulan tak laku lagi. Nak kena gaya setahun orang tak beli. Naik dengan sawang, habuk lama-lama, pakai jual murah lagu tu, beli 1 dapat 3. Dah barang nak expired dah ni, risiko.
Tapi kalau kata tu imam ni hutang 1,000, nanti bayar 1,500 lah, dia ke mana akan dapat balik duit dia? Lihat, pula tu dapat lebih, dia tak ada risiko. Tuan-tuan akan luput dia punya modal. Ustaz, mungkin berlaku juga risiko bila tu imam lari. Dia buat contoh lagu tu. Contoh lah. Jadi faham kau noh. Dan poin yang kedua, kenapa riba tu haram? Selain pada dia untung dengan ayat liur, bukan ada barang di tengah, ialah kata ulama, duit tidak boleh memberanakkan duit. Ni saya kongsi dengan tuan-tuan ni, tempat ni saya tak abang ni, sini ya saya abang. Sebab muamalat ni payah juga, lawak-lawak pun bukan semua orang suka, dan mengajak dan suka mengaji. Payah dan tak guna terang mana pun. Baik, jadi poin kedua, kenapa riba tu haram? Kerana duit tidak boleh beranak duit. Apa saya tak faham Ustaz ni? Maknanya kalau kita ada duit nak dapat untung, jangan pakai duit tu saja jalan untung kita. Maknanya kalau kita bagi hutang dekat orang tadi, hutang 1,000, kita dah bagi duit kita dekat dia RM1,000, tu ya. Kemudian dengan bagi duit tu kita dah menjana keuntungan. Kita kata hang kena bayar RM1,500. Jadi dia direct untung dengan dia, orang kata apa, beranak dengan duit tadi. Dia tak sama dengan jual beli. Jual beli kita ambil duit 1,000. Apa ni? Kita ni menega apa? Tuan Haji minat menega apa? Mahal lah. Ikut lah. Tuan kalau minat menega apa? Kalau modal 1,000. Jalan-jalan lah. Baik. Modal 1,000 kita pergi ke pasar borong. Pasar borong. Kita minat apa agak-agak. Jenis minat jual ikan. Beli ikan lah, ikan segala mak nenek. Ikan temenu, ikan kembung itulah lah, temenu borek, selah kuning, macam-macam lah. Sampai besar-besar, jenah nyok-nyok putih, nyok-nyok hitam, kapu bunga, kapu rimau. Baik, RM1,000 modal kita. Balik-balik kita meniaga, kira-kira petang tutup akaun dapat RM1,500. Tu ya. Yang tu tak haram. Yang tu walaupun untung kerana modal tadi, tapi kita tidak beranak duit dengan duit. Kita ambil duit kita, ambil barang dulu. Dengan barang tu baru kita dapat untung. Dia ada perantara di tengah. Ni payah nak abang ni. Tentu apa sekalian? Boleh faham kan? Baik. Yang ketiga, kenapa riba tu haram? Kerana harta riba biasanya harta yang memang semua orang nak dan suka. Makna tuan-tuan sekalian, ada barang, ada harta yang kalau buat ke mana pun tak diriba. Pusing kilah ke mana pun tak jadi riba. Contoh macam ayat mineral ni. Ayat mineral. Haji Munir kata, ustaz nak ambil sebotol tapi lepas kena ambil 2 botol. Ambil ayat ni sebotol, nanti bayar baik 2 botol. Lebih botol tak? Lebih lah, agak-agak riba. Di habang web tu bukan kata saya yang nak hidup bagi lebih. Jawabnya tak riba lah. Pasal ayat ni dia bukan harta riba. Baik, ada juga kadang-kadang tuan-tuan pasal kerana salah faham tentang harta riba ni, dia kata riba belaka. Contohnya tahun 80-an, 90-an tok guru kita kat pondok, tok kata kalau humor beli mutu hutang gusti, dia panggil gusti. Saya minggu lepas radio sebut gusti ni. Kalau tuan-tuan dengar tak dengar tak apalah. Jadi beli mutu gusti ni makna beli mutu hutang dan bayarnya ansuran. Jadi pasien mutu gusti ni kan, biasanya harga mahal sikit. Kalau beli cash murah, RC80 sesuai dengan tahun 90-an lah. RC80, RC100, ingat zaman tu. Masa tu melenggak naik RC100. Pre. Jadi bila beli motor RC100 ni zaman tu 3,500 cash, hutang dia pergi sampai 5,000 contoh lah. Ada tu guru kita patwa, kalau beli hutang harga jadi mahal, jawabnya beli tu jadi riba. Tak mau riba, beli cash.
Tak mau riba beli kereta, mutu, rumah cash. Pasal apa? Kalau beli hutang harga mahal. Cash 1,000, hutang 1,500, nampak? Pasal apa tambah 500? Sebab hutang. Maka dia kata tambah kerana hutang. Maka dia kata beli hutang barang terjadi riba pun tak betul. Tak betul ni pendapat dia salah lah. Salah. Sebab apa? Tidak mendalami konsep bagaimana riba boleh jadi. Jawabnya, kes tadi beli motor, beli kereta, beli basikal, PC lah apa taman lah ni. Tak ingin jumpa lah 2-3 orang naik gerahnya tayar halus pula lah. Itu tayar besar, kalau hijau, kalau merah, biru. Tak nak main daripada ustaz. Balik kolam kecil, masuk ustaz singgah main, nak keluar jumpa 2-3 biji gerak duk kayuh. Kayuh kami laju pelan je. Tayar halus. Dia pasal lagu tu pula dah. BP lah. Minat masing-masing. Nampak guna. Kita pun adakah haknya semayang tak tinggal di masjid jemaah saja. Pagi Jumaat naik gerak juga tapi pakai seluar atas. Saya ni pagi-pagi ni ustaz jogging. Nak berlari tak arah naik gerak pakai seluar atas nampak kembung depan. Lagu tu. Tapi jemaah masjid okey juga, mengaji tak tinggal. Tang tu dia tak perasan. Tang gerak pagi-pagi tu. Tak apa gerak tu, tang pakai seluar ketat tu pula. Tu ya. Orang lelaki ni cerita abang orang kalau pakai seluar kembung tu jadi hukumnya haram. Kau nampak bentuk. Kau tak nampak bentuk, tak kira. Tak apalah baby lah, kau nak jauh sangat. Jadi tentu apa sekarang, beli motor hutang harga mahal, beli kereta hutang harga mahal daripada cash, dia tak jadi riba. Pasal apa? Dia tak cukup syarat. Apa syarat riba ustaz? Senang sajalah. Nak jadi riba, tukar tadi memang antara 2 harta riba. Kalau satu harta riba, satu tu bukan, kok mana pun tak jadi riba. Boleh? Tentuan jangan selaru, jangan selaru. Apa yang jangan selaru? Beli hutang harga mahal bukan mesti riba. Boleh faham? Bahkan kata setengah ulama dalam mazhab 4 ni, dia kata sepatutnya time pun dia kena ambil kira juga untung rugi. Time tu kita beli barang tak melibatkan masa, betul tak? Kata beli barang ni cash harga RM1, beli tu, bayar tu, ambil tu, minum situ juga habis botol. Kita kata lah, oleh kerana awak beli cash, bayar tu, ambil tu, dia tidak ada melibatkan masa. Kos mungkin sama, tapi kalau kita beli hutang, ayat sebotol ni nak ambil setahun. Contoh berapa ni cash ni RM1, saya tak ada duit nak beli hutang, boleh? Kita boleh. Nak bayar berapa kali? Kau boleh 12 kali ya. Kekerapan harian tak, sebulan sekali. Tahu dia ayat sebotol ni harga RM1. Jadi berapa kalau hutang? Dia kata kalau hutang bayar setahun kira RM12 lah. Lagu tu. Jadi riba dah. Tak. Pasal apa? Ayat ni bukan harta riba. Walaupun duit kita bayar harta riba, walaupun hutang mahal, kerana kata ulama mazhab 4 ini, dalam masa yang bertanggung itu dia perlu ada bayaran. Faham tak? Ustaz, saya tak pernah faham. Tentu cuba bayangkan, masa ni boleh kita bisnes masa. Tentu ada beli barang saja kan, tak perasan benda tu. Tapi kalau tuan beli barang tu hutang, akan nampak rupa-rupanya masa pun ada nilai. Ya betul. Dalil yang lain, cuba kita ambil servis perkhidmatan transport. Kalau naik taksi kalau start pergi Kuala Lumpur, agak-agak berapa? Tuan kau biasa duduk jalan jauh, lebih kurang kita buh kota taksi campur dengan pediah lebih kurang, kita buh 600. Dia pediah ke 5 siap. Tapi kau naik kapal terbang, taksi seorang tak kira lah, kata buh taksi ramai lah. Kau naik seorang memang lah. Tak apalah kapal terbang pun, kalau kita naik ramai-ramai sebuah kapal terbang 300 penumpang, pergi Mekah RM3,000, pergi balik betul tak? Pasal apa mahal? Cuma ambil sebiji kan, nampak kemahalan itu. Baik, maksud saya kerana kapal terbang dia pantas dan cepat.
maka dia kata kena mahal sikit lah. Rupanya dia menega juga. Kos tadi dia jadi tinggi kerana apa? Pantas, masa tak lama, cepat, laju. Situ nampak bahawa masa pun, kata ulama kita, patut diletak harga. Orang yang menega, kalau hang beli cash, dia dapat duit 200 ketui. Ayat model 8 kupang, tetap orang suruh bohong 8 kupang ni. Ataupun 6 kupang. Tak apalah, baik pergi. Lepas tu kita pergi beli cash RM1. Dia jual RM1, kita bayar cash. Dia dapat balik RM1 lala tu, betul tak? Maka dia dapat balik model 6 kupang. Untuk 4 kupang dia boleh rolling pula duit tu untuk beli barang baru. Tapi kalau kita ni pilih barang ni hutang, barang ni RM1, model 6 kupang, tapi hutang bayar bulan depan, malam masa sebulan tu dia tak boleh rolling. Hak model yang ni, hak 6 kupang model ni yang dia jual harga RM1 ni, bila kita beli hutang, dia tak ada model pusingan. Orang panggil rolling. Lalu pun dia pusing rata kat cari model. Nampak? Jadi kerana baca kerugian orang menega tu, bila kita beli hutang, dia tak ada model pusingan, patutnya harga ni, patutnya masa tangguh-tangguh tu, dia mesti kena letak harga juga. Sebab itulah patut, kata ulama kita, barang bila beli hutang mesti kena mahal. Nampak tak ni? Patut kena mahal. Sebab beli hutang, poinnya sebab awak hutang, kawan menega tak ada model pusingan, duk kat tangan awak. Faham tak tu? Lebih kurang lagu tu lah. Tapi ustaz, dia kata harga hutang dengan harga cash serupa. Ni saya tahu nak faham kan, beli perabot tak apa maklum, harga cash 1,200, hutang pun 1,200. Nak bayar berapa kali? Ikut maklum lah. Saya kau nak bayar banyak kali boleh tak? Berapa kali agak-agak? 6 kali boleh. Harga sama juga. Dia kata bagus ustaz, kedai tu pasal apa? Harga cash 1,200, hutang pun harga sama juga, bayar 6 kali pula tu. Ustaz kata tadi, kalau harga hutang barang sepatutnya mahal, tapi dia jual harga sama ustaz, itu ihsan orang menega. Hak tu hak dia, dia nak bagi murah ikut dia. Cash harga sama, hutang harga sama, hak dia. Kita nak murah kat dia. Hang ni apa jual kat aku bah hutang murah sebangan cash, kita murah kat dia. Mana kita tak cerdik beli. Hang ni apa menega tak reti sungguh. Cash 1,200, hutang 1,200, bayar setahun. Hang ni bodoh menega sungguh. Jadi tak ada hak beli cerdik, kata lagu tu. Hak tu dia panggil hak tukang jual. Dia nak jual harga murah ke, harga mahal ke, rugi ke, hak dia. Tapi sepatutnya bila barang tu hutang memang kena mahal. Sebab apa? Kita nak bagi balik model pusingan kepada orang menega tu. Jadi hal nombor 3 ni jangan lari noh. Nak jadi riba mestilah bertukar antara dua harta riba. A bagi harta riba, B pun bagi balik harta riba. Kalau satu je bagi harta riba, pihak kedua bukan harta riba, dia tak jadi riba. Macam beli kereta, mutu dan sebagainya. Boleh? Saya tak apa nampak juga. Bila tak apa nampak, kita kena jelas sikit lagi ya. Ustaz, kalau mutu tu harganya kita katalah, mutu apa? R1, Yamaha R1, harga 780,000 lah. Jadi kalau tengok cara tu, setiap inci kita kata mungkin RM1,000 lah. Setiap inci mutu tu kita bagi secara rawak, mungkin 1 inci persegi lah. Kita buat contoh, kita buat macam jual tanah, kita kira mutu macam tanah. Mana mutu ni yang harga RM80,000 ni, kalau kita bahagi dengan inci persegi, lebih kurang nilainya RM1,000 contoh. Maka sebuah mutu tu besar sebenarnya 80,000 inci persegi. Bukan kaki lah, kaki King Kong ni, bukan orang. 80,000 inci persegi, buat contoh. Maka kalau harga 80,000, setiap inci nilainya kita katalah RM1,000 contoh. Tiba-tiba oleh kerana beli hutang, mutu 80,000 tu jadi 120,000, maka nilai setiap incinya bertambah daripada 1,000 kepada 1,200. Contoh sahaja.
Jadi ditambah harga setiap inci barang tu, maka tuan-tuan sekalian, dia tidak dikira tambahan hutang yang menjadi riba. Maknanya barang setiap inci barang yang cash lebih murah, setiap inci barang yang jadi hutang dia lebih mahal. Itu maksud setiap inci dia tu. Faham kan? Tak sah gaduh pijau. Tuan-tuan makan lencok, dia letak papa apa dia, syap dana tu, papa cok mama tak kena, papa gay mama cok tu betul. RM14 tu kian mahal dah lencok tak. Kalau kedai biasa RM12, hak yang luar biasa lagi mungkin RM8 lah. Tuan percaya aku nak, kalau chicken chop hak anak kita nak makan, kalau beli kot kawan hak meninggal kedai tu, dia tamai model memang RM3 dah. Biasa, saya ada biasa kan lah. Ti malas pergi beli tu. Dia kata ustaz main model dah RM3 dah. Chicken chop. Hak apa? Dengan bosah kentang macam biasa, orang main model dah. Kita biar betul lah pinggan 10 lebih kat. Tapi kalau tepi makan di Inu Puncak Mutiara tu ya, Kampung Pelek tu, sebut pergi ya. Tuan-tuan ada pergi sedia, saya tahu cuma tak ajak saya ya. Ini tak apa lah. Lencok tu RM25 sepinggan. Faham tak ni? RM25 sepinggan. Daging banyak tu juga. Pinggan retorik misal. Faham kot pinggan retorik tu? Kan retorik ni orang panggil macam lebih kurang Asian gitu lah. Kita nak pinggan besarnya. Benda tu juga pinggan retorik, saya buat nama bahasa saya. Jadi 2 keping daging tu RM25, makan kalau setengah RM14, beza RM10 tu ya. Jadi tak beza ustaz, menunjukkan bahawa setiap inci hak di sana tu mahal sikit lah. Lagu tu lah. Dia bukan kerana kita kata macam tadi kan, bukan kerana bila beli kereta motor hutang tu mahal maka hal lebih tu dianggap riba. Tidak, bahkan yang lebih bila beli barang hutang, setiap lebih itu dia masuk pada setiap inci barang tu. Jadi harga barang juga, bukan tambah kerana hutang. Faham kan? Yang nak jadi riba senang sahaja. Saya habang tadi tuan-tuan, kalau satu barang bukan harta riba, yang satu lagi harta riba, confirm tak jadi riba. Maka tuan-tuan tahu dalam kepala tuan, ustaz apakah harta riba? Saya tak mahu habang lagi. Panjang lagi, tak mahu habang lagi. Bila tahu harta riba tu apa, senanglah. Hal lain tak jadi riba, tu kelah kabut siapa? Betul ya? Baik. Ya, saya nak habang juga tuan-tuan sekalian. Walaupun beli motor, beli kereta tak jadi riba bila hutang mahal, tapi tak kena gaya jadi riba balik. Tak mana agak-agak bila bayar lewat, tak sepatut bayar 1 hari bulan tiap-tiap bulan. Tiba-tiba terlewat 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan pun dah lewat. Lepas tu kan simpan di rumah lah, tak boleh naik, takut bertarik. Biar tu hak tu kerja mereka, hak ni kerja kita. Baik, bila lewat pi bayar payment monthly kita tu, hak bulanan kita lewat bayar, sehari dia cah. Baik, 2 hari cah, 3 hari cara 3 hari, no? Kalau sebulan cara sebulan, 2 bulan cara 2 bulan, kalau 3 bulan tak nak cah, tarik terus. Nah, dia hantar bronzer lah tu. Wak dengan buku 5 kita berketak-ketak bagi juga ambil. Betul juga nak, sebab kita bukan beli, dia kita sewa beli. Lagi tak cukup 9 tahun hang duk sewa saja. Dia sewa kata tu bank punya, hang banyak bulan tu banyak sewa je lah. Dia tak banyak sewa 3 bulan, bank ambil balik lah. Sungguh hak bank punya. Betul ke dia juga. Tak apalah, bepilah lepas tu. Ya, saya nak kaitkan bahawa bila kita sepatut bayar setiap bulan 1 hari bulan beli kereta tadi, monthly-nya contoh 450 Myvi. Ni dah riuh sehari 2 ni. Tak pasal nah, nilai titik susu sebelah ngah. Faham tak tuan?
Hakis kemalangan kemarin dulu lah. Kemalangan kemarin dulu lah. Kemarin lah. Nak ceritanya Pajero dengan Myvi lah. Tapi riwayat yang banyak dia kata orang bukan nak marah tak kereta Myvi tu, nak marah hak pelumah yang 6 biji kereta tu duduk pelumah. Terpaksa akhirnya kawan yang tengah terkapit akhirnya terbabah. Dengan izin Allah Ta'ala meninggal lah. Lelaki bini dan anak seorang. Tinggallah anak 2 orang di rumah. Tak apa. Jadi orang naik Myvi pun naik lah. Contoh dalam ni lah surat khabar. Buka-buka tiket dia kata saya nak jimat minyak, tak buka aircon, tiba ada kawan Myvi tak guna. Kata begitu. Kawan nak kereta apa, nak dana aku, dia potong-potong, dia tengok Myvi buka pintu, buka pintu lah, buka tiket. Dia dah Myvi tak guna. Puncaknya kisah kemalangan tu lah. Tapi tak patutlah aku tu nak abang kata otak pakat tak cerdik belakang. Tak kena fikir tu kesian korangnya. Saya pakai jual pula, beli proton naya proton. Melawan. Baik, tak apa baby. Jadi lagu ni kerana kita lewat tadi, dia pun charge RM1, RM2, RM3. Yang tu yang jadi ribanya. Walaupun lah ni pension kata macam-macam nama lah. Biar denda lewat ke kan. Dia panggil apa? Gharam kalau Arab panggil. Tapi kerana awak lewat bayar payment kereta monthly tu, lewat sehari bayar RM1, maka kata ulama kita yang RM1 itulah jadi riba. Walaupun beli kereta tadi hutang mahal tak jadi riba, tapi kerana salah teknik, maka kita jadi riba juga. Tang mana? Tang lewat sehari dia cas RM1. Faham tak ni? Yang cas RM1 tu maksud harga kereta tak? Tak. Pasal apa kena bayar RM1? Sebab apa? Lewat bayar hutang kereta. Kerana lewat bayar, awak kena bayar lebih. Hak lebih tu bukan harga kereta. Hak lebih tu denda lewat. Kerana lewat bayar hutang kena bayar lebih. Yang ni lah ulama kita kata tetap riba. Lah pakai ada pusing lah kata cah kelewatan, denda lewat. Tak apalah pun nama apa pun. Tapi kalau boleh kita yang beli kereta ni mengelak. Saya bila sebut lagu ni, ada orang tanya, Ustaz, hak sistem tahabak tu kalau lewat denda tu dalam bank memang ada, walaupun Ustaz bayar awal bulan. Walaupun Ustaz berjaya mengelak diri Ustaz daripada terjebak dengan riba kes lewat bayar, tapi Ustaz tetap reda dengan sistem tu sebab dia ada dalam bank. Saya tak apa betul kat tuan kata, lalu bagus mana? Kita beli cash kita RM150 beli cash. Lepas tu Ustaz bagus guna. Tak tahu gadai habis rumah kita, gadai bini pun kita jual boleh. Maksud saya lah kan, nak abang lagu tu lah bagi dia reti tu lah. Jadi setakat mana kita mampu kita mengelak lah. Boleh mengelak, tak apa tuan-tuan sekalian. Jadi banyak walaupun macam-macam perbincangan berkaitan dengan belian barang hutang ni, tapi tolong mengelak daripada bayar lewat daripada tarikh. Kerana jelas kalau kita denda lewat bayar itu tambahan bayaran kerana lewat bayar hutang, dan tambahan itu bukan masuk dalam harga barang, maka yang tu dikatakan riba an-nasa. Hak ni dipanggil riba jahiliah. Riba jahiliah yang pak nakan Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Yang Abbas ni dulu orang kaya di Mekah. Dia lagu mana? Dia bagi orang hutang. Dia bagi orang hutang, dia tak minta lebih. Dia kata mai tu balik hang bayar macam mana hang ambil Tiba-tiba kawan ni pun palung. Tak boleh bayar juga hari ni nampak gaya. Pokai. Hari tu dan juga bayar lah tak dan sebab GST. Contohlah kita kata. Kan, jadi tak ada nak bayar, boleh tangguh sikit lagi. Buah tangguh tu. Maka amalan ribal Abbas zaman jahiliah, dia kata tak ada masalah, tangguh pun okey, tak ada masalah, tapi bila tangguh kena tambah sikit hak tu dipanggil ribal Abbas. Apa dia ribal Abbas? Kalau hutang bayar banyak tu juga, tapi kerana lewat bayar kena bayar lebih. Kalau tak lewat okey, lewat lebih.
Yang tu dia panggil ribal abbas, diharamkan. Lala ni alung lagi dah teruk, masa berhutang tu riba berganda dah. Betul tak? Kau lewat sehari cah, ada yang 100 sehari. Kawan kita baru ni hutang, baru sangat berlaku, hutang 2,500, tak ada berapa hari kena ambil 3,500. Aku tak boleh bayar 2-3 hari lagi, dia kata sehari naik bunga 100. Habang tak apa lagi, main urut. Kalau tak bayar juga gini. Takut kawan ada anak darah tu ya. Takut juga duk buat pelari ke apa ke, no? Ada anak bini, takut juga dia pun. Tapi tuan-tuan, hak kata alung ni lebih dahsyat riba daripada riba Abbas tadi. Pasal masa pergi hutang tu dah minta riba dah banyak pula tu, dan bila tak boleh bayar bunga tu lagi banyak. Tu dia hutang 2,500, dalam masa seminggu kena bayar 3,500, tak boleh bayar sehari dua lagi, sehari 100 bunga. Cuba bayang kalau tak boleh bayar sebulan, bunga macam 3,000. Tak, 3,000 kau cikgu hak STP pakai bayar tu, banyak bunga dah. Pokok tak bayar juga, tak banyak bunga, no? Tuan-tuan sekalian, nanya. Baik. Tapi duk ada apa kelar ni, tu ya. Duk alung ni duk ada sampai kelar. Ini antara agensi riba yang paling besar dan paling menindas dan paling, kita kata apa, no, paling dosa lah. Kalau sebab riba, dia yang paling sakan. Pasal dia untungnya, bunganya berganda-ganda. Tapi lah ni alung pun makin banyak, no? Adik su minta kat dia, adik cik pun minta, nah, abang lu pun tolong lah alung, no? Dia panggil pembiaya tanpa lesen. Nak camnya tak payah berhenti traffic light, ada gantung nombor telefon. Pinjaman mudah tanpa penyamin. Kaki tangan awam, strok swasta, strok sungguh, strok swasta. Nombor telefon sekian-sekian. Kami sedia membantu. Ayat sedap. Puak ni confirm kalau nak minta hutang dia lembut, tak apa, ambil dululah, so fikir apa bayar ni. Cerita kemudian bayar ni kita tak kisah sangat, sikit-sikit pun tak apa. Tu ayat mula. Kita bersejuk dengar, no? Macam abang long kita lah. Nah, abang sulung kita. Lagu tu nak tolong adik kita pun pinjam juga. Asalnya 1,000 ya. Tengok dia lembut cakap saya ambil 2 sedah. Dah lah tak boleh bayar, no? Tuan-tuan pun sekalian, nanya ugut sana ugut sini, duk ada situlah dan tak boleh dibentara. Pasal apa? Ada juga orang dalam, orang besar yang terlibat. Terlibat lagu ni ustaz, terlibat lagu ni hang tolong jaga ustaz. Kalau kacau bisnes aku ni, jaga. Tak apa, untuk tutup mulut kita bayar sikit. Apa tutup mulut, no? Lebih kurang tu tak apa tuan, biar pergi. Nampak dalam tajuk tu kita, sambung. Baik, ambil balik tuan-tuan. Nak jadi riba dengan 2 cara. Pertama, secara apa? Bila kita bagi barang, tukar barang, tak tahu sama banyak. Tak tahu sama banyak pada barang riba. Contohlah, contoh mudah. Kita pergi kedai nak pergi beli beras, duit tak ada. Padi kita nak ambil murban. Terpalung saya nak beli beras kilo tapi nak hutang. Paling tak boleh Nah, anaknya nak mes cekak sama mes cekak ya bunyi pun. Kita pergi cekak buang beg plastik, tak timbang dah. Nanti hang bayar cekak balik lah. Nanti hang bayar cekak balik. Dia minta bayar beras juga tapi cekak balik. Tadi kan Pak Long tu kan hak jual beras tu kan dia pun cekak boh. Nanti kita nak bayar apa cekak juga boh. Jawabnya riba. Ustaz sama-sama cekak. Dia bagi saya cekak, saya pun bayar cekak balik. Jawabnya riba sebab tak tahu sama banyak. Kalau gantang tak apa, kompon sama banyak. Tapi kalau cekak ni, tangan dia besar, tangan apa ni kemerah. Nah, cekak nak banyak mana? Jadi tak tahu sama banyak pun dia jadi riba.
Ataupun tukar dua barang, duit ke beras ke, confirm satu kena banyak lebih pun riba. Tahu yakin satu pihak banyak lebih, riba. Kalau satu pihak tak tahu, kata banyak lebih ke sama, tak tahu sama banyak, riba juga. Maka yang tak jadi riba, bertukar harta riba, mesti sama, mesti tahu sama-sama banyak. Faham kena? Lagu tu. Baik. Kadang-kadang sama banyak, riba juga pada harta riba. Lagu mana ustaz? Bila dia tangguh. Ini bukan pada semua barang lah, pada harta riba sahaja. Contoh tuan-tuan nak pergi ke Mekah, nak pakai duit dolar. Tak apa, Mekah ni RM berlaku, buat contoh dah. Tuan-tuan nak pergi berjalan di California, nak pergi Florida, contoh jadi nak pergi tengok hak kata segitiga Bermuda, tang mana duduk. Jadi kita pun nak jalan pergi Florida, Amerika Syarikat lah. Jadi kita pun nak bawa duit ringgit, taubat tak laku lah. Kita nak bawa duit dolar, pergilah pekan Cina, betul tak? Pergi pekan Cina. Hari ni $1 sama RM3.3. Kita bawa 3,000, tak, kita bawa Nabi Amerika lah, bawa 33,000. Kena banyak sesuai lah. Bawa RM3.3 ni pergi belakang rumah, RM33 pergi pekan Rabu, 330 Kuala Lumpur, 3,300 tu pergi Singapura. Kalau Florida ni 33,000 lah. Pergi pekan Cina, beli duit dolar, betul tak? Kita bayar dia RM. R besar, M besar. No? Tuan-tuan gelap dah. RM ruk besar biasalah. Jadi bila saya bawa RM33,000, no, bagi nah tu okey, saya nak beli dolar. Dia pun banyaknya, nak pergi mana? Florida. Oh tu kan, dia bayar kira-kira nah $1,000. Betul tak? $1,000 harga pada hari tu. Kita ni oleh kerana duit ringgit dengan duit dolar, dia panggil harta riba dua-duanya, kan? Mesti kena tuan-tuan cash. Kalau tak cash, tak sama banyak, tak apa, buat sama banyak, nanya kawan tu, ni saya bagi RM33,000 no, awak kena bagi $3,000 lah, sebut kena sama. Dia kata kalau macam ni hang punya faham, tutup kedai. Tengoklah hang bawa main apa, RM saya dolar, faham tak? Macam mah perak lah. Memang harta riba tapi nilai bukan sama, maka dia mesti kena cash. Tiba-tiba kita tu lepas sekalian tak reti bahasa, bila kita bagi duit 3,000 RM kat dia, tiba-tiba senak perut. Kira-kira berapa saya dapat? Tuan akan dapat $10,000 sahaja USD, no? Jadi kita tak dan nak ambil cash dia tu, tiba-tiba senak perut. Tunggu sat, saya nak perut lagi, saya ambil lah. Saya keluar pergi berak dulu kat Masjid Zahid, bukan Cina kan tuan. Pergi berak kat tanah Masjid Zahid. Saya main pula pergi berak lama kan lah, no? Dengan semelik, dengan wah-wah, no? Baik. Tiba-tiba dia main, saya nak ambil duit dia pun main ambil. Hukumnya riba. Ustaz, kalau saya ambil tadi 10,000 tu juga, saya keluar pergi berak, saya pun berkira saya lipat balik main 10,000 tu juga, tetap jadi riba. Saya tak faham Ustaz. Siapa tak faham yang ni, makna dia kena tak syariat atas, akal di bawah. Senang cerita. Pasal apa? Nabi kata lagu tu, kalau barang riba tukar sama mereka, kalau sama jenis mesti sama banyak. Kalau tak sama jenis, tak apalah, dolar 10,000, RM 30,000, biasalah, ikut sukalah. Maka syaratnya supaya tak jadi riba mesti kena cash. Kita bagi duit RM, kita kena terima dolar lah tu juga. Kalau tangguh sak pergi makan mi udang sebelah, berumai pula, berambil, jawabnya riba. Sebab apa riba? Sebab tidak cash. Tuan sebut forex, saya teringat forex ni lebih kurang lah kata Dr. Zahudin, lebih kurang ada 82 syarikat yang terlibat. Semua tu kira haram belakang. Siapa terlibat dengan forex, kira tarik diri lah. Keluar ambil duit tu.
Pasal apa ustaz? Riba. Tang mana? Pasal dia menukar harta no, wang dengan wang dan tanpa ada cash. Bila dia ada cash, on air sahaja. Jawabnya dia kira hutang. Bila hutang dia kira riba, walaupun nilai tak bertambah. Yang selamatnya satu saja, yang kata pertukaran mata wang, si money exchange ni, yang sebut ke forex ni. Satu je halal. Hak mana? Hak pekan Cina tu lah. Walaupun yang jual tu Cina, hak pergi tukar tu Melayu. Pasal apa? Dia ada unsur cash. Yang tu saja yang halal. Mana? Di sini saya nak abang bahawa konsep riba yang kedua, hanya kerana tidak terima tunai harta riba dalam majlis, dianggap telah menjadi riba. Dia panggil riba apa? Riba an-nasa juga. Pasal tak terima cash, kita pun dia kira riba. Tuan-tuan pas sekalian, contoh yang lain lebih mudah lah tuan-tuan. Bini kita ni memang minat emas sangat-sangat lah. Saudara kata apa lah, yang tak kena emas ni orang jantan je. Tapi adakah pakai buat gelang, buat rantai, hatu tu dia sebenarnya silat jantina tu. Kata bila no. Baru ni saya camah radio dia kuah lepas saya sebut ayat tu, haram. Bila haram kita gunanya, haram kita belinya. Contohnya haramnya, orang lelaki beli rantai emas pakai. Saya pergi sebut lagu tu, tiba ada orang main tanya, ustaz kalau rantai perak tak apa? Allahu Akbar. Saya pun cerita betul, dia pun tanya betul juga. Saya kata kalau orang jantan ni, rantai ni kalau besi pun tak boleh, no. Kalau tali rupiah pun tak boleh. Tali rupiah dia buat rantai, no. Lepas tu gantung puting anak, contoh oleh kerana rantai haram juga, walaupun tali rupiah, no. Segulung tu RM5, dia kerat sikit lah, rupa duit sangat, haram juga sebab itu rantai pakaian perempuan. Tak apa, patah balik. Jadi macam bini kita ni, hak passion nak tukar barang lama, ambil barang baru. Bukan barang mana pun, bentuk baru. Hak dulu bentuk Ratu Elizabeth. Dia panggil emas apa tu? Muslimat, mas queen tu, mas pound lah. Pas itu ada gambar Ratu Elizabeth. Memang dari England, maka dari mas pound tu ya. Mas pound. Kita pun nak tukar ni wawasan 2020 emas pun kena bentuk baru. Kita pun pergi lah kedai emas, tiba-tiba dapatlah 10 mayam. Betul ya? 10 mayam ni kira banyak, tekuk rantai, tekuk dua gitu. Tapi tak apalah, nak pakai juga. Jadi bila kita ni pergi kedai emas nak tukar barang baru, betul ya? Kira-kira dapat 10 mayam. Saya nak barang baru sama dengan berat. Memang kena sama, tak lebih. Lebih tak boleh, kurang tak boleh, jadi riba. Nampak ni? Kita pilih-pilih, nah. Tiba-tiba dia tak, hak saya nak ni dalam katalog ada, dalam cermin tak ada. Hak mana kenal? Ni hak katalog nombor 1 ni, model 1. Tak apa, tak apa. Dan ni puan tepah lu, puan tinggal emas puan 10 mayam ni, esok puan mai ambil barang baru tu. Kita betul-betul lah seronoknya, esok dapat barang baru ni. Baik cerita kat jiran sebelah lah, saya mincah garam belacan, esok kami dapat emas baru. Abang kata, laki kami bagus, laki kami bagus, laki hampa tak bagus. Cerita jadi budak lah lebih kurang. Orang tua ni tu, bila tua sangat jadi budak balik. Ikut Quran kata saya abang tu betul. Bukan saya melawak lah, Quran kata orang tua bila tua sangat jadi budak balik. Laku tu esok boleh pergi ambil lah emas hak yang baru tu. Hukumnya dia telah buat benda yang haram, namanya riba. Haji Munir memang clear tajuk ni. Pasal apa ustaz? Kerana walaupun nilai sama, tapi kan ada unsur penangguhan. Kita dah beli emas baru tu, cuma tak ada di kedai, baru nak order barang kita dah tinggal, betul tak? Emas dengan emas, dia panggil harta riba dua-dua tu. Bila walaupun sama banyak, kerana tangguh tak bagi la tu cash satu pihak, dia jadi riba. Habis ustaz, nak lagu mana cara tak riba dia? Order dulu,
Esok kalau bang sampai saya main pula, mah saya suruh heret balik dulu. Nanti esok saya heret main pula. Banyaknya mah kena heret. Jangan beli lagi lah. Dia pun ambil pakai balik barang lama mas pound tu, pakai balik. Baliklah rumah, tak puas senyum mana lah. Esok dia main pula, dia tengok barang hak kemarin dalam katalog ada dalam kedai dan termin dah. Saya nak barang ni, dia pun bulan dah ambil. Hak sebelum ayam tu dia ambil barang baru cash, maka tak ada riba lah. Hanya pada teknikal sahaja. Pasal apa ustaz kena cash, tak boleh tangguh-tangguh jadi riba? Kerana emas naik turun. Mungkin masa kita beli tu tak ambil lagi barang baru, mungkin emas masa naik harga, maka yang nanya tuan kedai tak. Tuan-tuan, saya biasa agak, walaupun saya ni tak dalam niaga emas, tapi saya biasa pergi suq al-zahab, maknanya gold market di Dubai. Ada kawan kita orang Turki, syarikat Turki, syarikat emas, syarikat jual permata ni, tingkat 2. Saya nak habaq dia 3 blok, 1, 2, 3, hak ujung sekali. Nak habaq tak erti. Naik dia tengok depan mega emas ni, dia panggil graf tu. Kan? Naik sopa di hospital, jatuh molek ke tak molek. Jadi dia naik tu. Harga tu ikut permintaan semasa. Rupanya orang berniaga sedunia ni, dia online, permintaan satu dunia, dia akan nampak orang yang kontrol market paling besar, dia tahu lah time ni berapa orang yang nak, banyak mana nak, dia main harga. Tiba-tiba tak ada orang nak time tu, dia harga turun. Bila beli emas dipanggil market emas ni, dia bukan passion saya belilah ni, kalau murah saya biar saya murah. Tak. Contoh, pukul 9 emas tu kita kata 1 gram 140. Saya nak beli harga sekarang. Dia pun nak yang mana, dia ambil mati harga tadi. Walaupun dia bungkus tu setengah jam juga, banyak bungkus yang banyak setengah jam, masa tu harga mungkin rendah, tetap kena banyak harga mati tadi. Tu cara berniaga dia. Dia nak mengcashkan lah antara dua pihak. Tengok mereka beli berniaga emas ni, takut semua. Kita kata kualitas kat Malaysia nah, hak yang peragut jangan seronok. Orang peragut jangan seronok. Banyak berkilo-kilo beli. Kawan saya tu hak jual emas tu, satu ketika daripada ni, dia tuan-tuan bisa dengar kan, satu negara sempadan Iraq dengan Turki, nama apa? Kurdistan. Dia ni jual emas sana, dia main-main nak beli barang emas cash lah, kira mati harga pukul sekian. Tiba-tiba sambil-sambil dia bungkus tu semua, dia dah bayar apa semua, bungkus dah beli dah, cuma ada bungkus saja. Dia pun turun sah, dia terima cuma dia suruh bungkus saja. Yang salah faham lah, dia beli dah, dia terima dah, cuma nak bungkus saja. Dia pun turun sah, memang tengok harga emas turun merudum. Dia kata aku saya tangguh sikit beli, untung kat $10,000. Tak ada lama mana. Tapi tak boleh sistem emas kena cash. Lagu tu kita pakai subang batang tu pun sengit-sengit tak perasan, tapi orang jual emas perasan kan. Tuan-tuan sekalian, jadi ada konsep berlaku riba walaupun sama banyak tukaran RM1 dengan RM1, tapi kerana hutang tidak cash, jawabnya riba. Kalau tangguh mesti kena sama banyak. Tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup setakat tu kot pening juga bab riba. InsyaAllah bulan depan kita akan cerita dekat tuan-tuan sekalian jenis riba, dan yang kedua ialah harta riba. Harta mana yang jadi riba, maka yang lain pada tu tak jadi riba. Harta riba ni tuan-tuan sekalian, dia sinonim dengan zakat. Hak mana kena riba, biasanya dia kena zakat. Biasa lagu tu. Zakat dengan riba ni dia hartanya lebih kurang sama, dia tak lari jauh. Lebih kurang lagu tu. Cuma nak betul sikit lah apa yang dia faham sehari dua ni. Ada kawan kita piduk kata, dia dah habang kata duit ringgit tak ada riba. Pasal Nabi tak kata pun. Yang Nabi kata 6 sahaja ataupun 7 ikut hadis yang lain. Mah, perak, gandum ni maknanya gandum lah. Kemudian oat, kemudian kurma kering, yang keenam ialah apa? Kismis.
Dan ada hadis kata ialah garam. Yang disebut lebih kurang 6 atau 7 tu. Lain pada tu Nabi tak sebut. Tiba-tiba dunia ni duk kata RM2 jadi riba. Kami tak boleh pegang. Sebab RM2 bukan mah perak, tahu dia kata lagu tu. Mungkin tahun 40-an, tahun 70-an betul cetak duit berdasarkan rizal mah yang ada. Tapi lah tak ada mah pun tak ada. Kan? Maka dia cetak duit ikut apa? Kuasa kerajaan. Ikut KDNK, nah, setiap kerajaan, setiap negara. KDNK macam mana nilai, tengok dia cetak duit dengan nilai KDNK tu lah. Kemasukan negara kasar. Boleh faham lebih kurang apa? Tak apa. Saya ni bukan ekonomi, saya tak pandai lah. Dia cerita lebih kurang tu lah. Baik. Maka dia kata duit RM1 tak macam mah. Mah ni kalau golek tengah jalan berhenti oh. Ya. Tengah semayang tiba suban jatuh. Boleh batas semayang, berhenti semayang. Nah. Cuma kalau orang kalau subang tu subang bersih, jatuh pi golek pi dia tak ada nilai. Betul tak? Kalau kita naik motor tiba nampak golek depan kita duit dinar emas Kelantan. Berat kelang kabut, pi cekuk cekuk lagu tu. Takut dia bergolek jauh. Tapi kalau naik tiba bergolek juga duit 2 rupang 5 dik. Duit seduit. Sama besar emas lagi. Dia pergi dia bergolek pi ya. Contoh sahaja. Maka dia kata tak sama emas dengan RM2. Lagi pula kalau dia kertas lagi ya. Kertas surat khabar lama dia jual kilo lah. Kalau RM1 ni kertas dia macam surat khabar lama. Dalilnya macam duit Malaysia tu sebelum Jepun masuk mahal. Bila Jepun sejajah tak laku lah duit gambar kancil lah. Yang laku ialah apa? Duit pokok pisang. Betul tak? Duit pokok pisang, duit Pak Ustaz, duit Jepun lah. Tuan-tuan tahu nak cerita lama saya tak larti sangat. Jadi bila tukar kerajaan duit tu tak laku. Jadi dia kata potensi nilai mata wang ringgit yang dicop ni dia kata tidak sekuat emas. Dia tak kekal, dia boleh turun, dia boleh hilang. Dia boleh nilai tu boleh hilang terus bila tukar kerajaan. Contohlah duit Jepun masa Jepun ada laku selama 2 tahun setengah. Tapi bila Jepun keluar pokok pisang tak laku. Tok saya ada seguni duit pisang. Tok saya sewa dah pegang guni tu. Tok saya naruh dah meninggal tahun 97. Jadi saya tengoklah duit pokok pisang tu ada kala hijau, ada kala merah, ada kala biru. Jadi tak laku lah. Dah Jepun kena hambat keluar. Maka yang laku RM pula. Jadi pok ni dia kata cuba tengok duit ringgit macam tu lah. Kadang-kadang dia tukar kerajaan gedebum tak ada nilai langsung. Maka dia macam mah ni dia orang numpak pun laku. Jadi dia pergi faham lagu tu. Kita pun nak betul balik bahawasanya semua ulama hari ni bila dia tengok perangai duit ringgit yang kita duk guna hari-hari laku dia pakat berebut kerja pasal apa? Cari duit. Lebih kurang lagu tu. Nak pergi motong mana pergi cari duit. Orang tak pergi motong ke? Dah nak pergi cari duit. Motonglah cari duit. Dia habaq duit kat belakang. Nak pergi mana ni? Nak bawa cakoi ni? Nak pergi selera. Pasal apa? Nak sarah anak 5 orang nak cari duit lah sikit. Kita tanya selera ya badi tu. Dia pergi jawab nak cari duit lah sikit. Dia sakut dengan duit juga sikit. Betul tak? Ni pisang ni sampai 3-4 tandan mana belum? Nak pergi pasar malam. Pasal apa? Nak jual lah. Pasal apa? Nak cari duit. Nak belah bini 2 orang di rumah ni. Dia sakut duit juga. Tanya jual pisang je. Sakut dengan duit. Jawabnya hari ni duit tu lah tempat apa nama ni tumpuan orang pakai nak cari. Pakat berkehendak untuk dapat keperluan kita kena ada duit dulu. Jadi pakat cari duit, tak cari mah dah lah ni. Maka dengan sebab duit tu orang pakat cari, dengan duit tu jadi kita beli barang lain, dia perangainya macam perangai mah. Maka jumhur kata hari ni duit ringgit adalah harta riba serupa dengan mah. Bila mah kena zakat, maka duit ringgit pun kena zakat macam mah juga. Ada saya dengar dulu dia cerita kat belah kita lah kat belah yang hitam dulu ni. Duk kata apa nama duit ringgit tak jadi riba, zakat pun tak kena. Seronok orang kaya kalau setang. Ada kita tahu dia cerita kat kita. Dia kata kena zakat. Lega. Tuan-tuan puan sekalian. Itu antara tafsiran baru yang kita patut kena hadam lah. Tak apa, ke depan ni saya akan ambil satu slot mengenal pasti
RM sebagai mata wang yang dia telah mengambil tempat emas dan perak, dan hujah-hujah insya-Allah. Nah, boleh. Kita kena RM2 dulu. Dia nampak kertas aja. Tu ya. Duit RM tu putus dua. Nah, bos seletik laku. Kedai kata kok mana tak apa, yang penting jangan hilang nombor siri dah ustaz weh. Yang kedua gambar sultan yang hilang. Yang tiga benang emas tu. Jangan bagi hilang. Kalau hilang 1/3 tadi tak laku lah. Apa yang nombor siri hilang, gambar sultan tak nampak, lain hak merlip tak nampak, hilang satu dikata duit tak ada nilai. Dia panggil duit palsu. Tu ya. Duit palsu dengan duit tak palsu serupa lebih kurang. Kertas juga, cop nilai sama juga, tapi yang palsu tak ada nilai sebab kerajaan tidak meletakkan kuasa atas duit tadi. Tapi kalau duit yang tak palsu ni, kerajaan letak kuasa membeli pada duit tersebut, ada sah lakunya. Tu bezanya. Rupa-rupanya duit ringgit menjadi nilai macam-macam dengan kuasa kerajaan yang ada. Boleh. Lebih kurang lagu tu lah. Baik, saya rasa cukup setakat dulu untuk malam ni. Kok ada minit 2 nak tambah? Lebih kurang, sila. Tuan Luak nak tambah apa? Tak ada lagi. Sila tuan. Betul. Baik, terima kasih. Saya dah bagi contoh tadi, lebih kurang sama lah. Kalau beli mah dengan RM contoh, kalau berhutang satu pihak, tetap namanya riba. Walaupun mah tu satu jenis, duit RM satu jenis yang lain, tapi kerana ulama dah kata duit adalah harta riba, mah harta riba, bila tukar kena sama, tak sama nilai tak kisahlah sebab dia tak sama jenis, tapi dia mesti kena cash dua pihak. Bukan kata tangguh esok nah, tangguh 1 minit 2 minit pun dikira dah menjadi riba. Tak boleh kita setuju itu. Semua ulama 4 mazhab kata jadi riba. Tu dia kata ada. Itulah masalah kita. Betul ulama banyak kata maaf sebuah lah. Walaupun ada panel syariah sebagai contoh, tapi kalau nak ambil yang pendapat yang betul lah, Syekh Nuruddin kan, Syekh Ali Jumaah kan, dan Syekh Al-Qardawi yang semasa ni dia kata kalau ada unsur hutang yang tak bagi tunai lala tu dalam majlis akad confirm masalah kategori riba. Tapi orang tak nampak lah ustaz. Betul lah, sebab tu saya nak abang, dalam hukum Islam ni ada 2 jenis di situ kita wajib pegang, beriman dan beramal. 2 jenis. Pertama, pasien boleh fikir apa sebab puncanya, dia panggil hukum yang bersebab. Yang kedua, hukum syarak yang kita tak erti fikir. Syarak kata lagu tu, kita pun lagu tu lah. Dia kata A, kita A. Dia kata bulat, kita kata bulat. Nak fikir pasal apa dia bulat, tak pas segi, tak boleh fikir. Ini bentuk antara bentuk ujian Allah Ta'ala ke atas iman manusia lah. Contoh yang lain lah. Contoh yang lain, sembahyang 5 waktu. Waktu fikir pasal apa kena sembahyang 5 waktu. Tuan habis-habis kata dah Tuhan suruh. Tu dia nak ibadat. Ibadat yang tak erti nak fikir apa sebab Tuhan suruh. Tapi bila suruh kita kena buat sahaja. Faham kan? Saya baca hadis dah, tuan Nabi jelas tadi. Baik, Nabi kata contoh bab riba. Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wasyairu bil-syairi, wal-qamhu bil-qamhi, wat-tamru bil-tamri, waz-zabibu bil-zabibi, yadan biyadin, mislan bi-mislin. Wa idha ikhtalafatil ajnasu, Nabi kata apa? Yadan biyadin. Baik, Nabi sebut harta riba ni pertama mah tukar dengan mah. Ni contoh yang paling asas. Mah dengan mah sahaja, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras tu dikiaskan, oat dengan oat, kemudian kurma kering dengan kurma kering, kemudian kismis dengan kismis. Ya, bertukar aku tapi syarat yadan biyadin. Kenapa cash? Kemudian mislan bimislin, kena sama berat pada yang disukat dan kena sama banyak pada yang ditimbang. Dan Nabi kata kalau tak sama jenis, contoh mah dengan perak, boleh tak sama nilai pun. Macam lah contohlah
$1 sama RM3. Tiba-tiba Pak Long ni, saya nak bagi murah je, saya $1 saya nak bagi lebih kurang RM3. Boleh ikut suka dia, tak ikut nilai semasa, diskaun pula boleh. Tapi syaratnya yadan biyadin, kena cash juga. Puncanya cari tak jumpa. Dia panggil amrun ta'abbudiyun, kes yang Allah nak test ketaatan kita sebagai hamba kepada perintahnya. Pasien cakap banyak ke pasien buat? Lah kata. Faham kan? Kau terfikir kan? Kalau bab ibadat tuan-tuan, semua tu pasien tak erti fikir. Kau jumpa pasien ikut, itu dia panggil hikmah sahaja. Bukan sebab hukum, hikmah sahaja. Oh patut subuh 2 rakaat sebab orang mengantuk lagi. Patut pun 2, kalau subuh 4 rakaat pakai tahmiyah terus ya. Patut pun Tuhan suruh 2 ni sebab mengantuk. Kan, sebab sebenarnya letih tengok bola, Chelsea menang Johan kan. Contohlah. Jadi tu bukan sebab, tu hikmah sahaja. Hikmah tidak mempengaruhi hukum, tapi yang terpengaruh hukum ialah sebab hukum. Tapi dalam ibadat dia tidak ada sebab, melainkan ketaatan Allah suruh sahaja. Nak cari punca tak jumpa. Tak? Boleh dia kata, boleh Allah kata tak payah sembahyang tapi hang beriman juga. Boleh tak? Ikut suka dia. Ikut suka. Dia kata dalam Islam ni, kalau Quran kata hang kena sembahyang isyak sahaja lagi lega. Satu waktu sehari. Ikut suka. Tapi Allah kata 5 kita apa? Nah. Jadi bab riba ni dia hampir kepada ta'abudi juga. Di samping hikmah yang pelbagai, tuan-tuan bos sekalian, dia dalam bab riba ni, kalau harta riba, kenapa dia harta riba? Dia ada sebab. Tapi kenapa dia riba? Dia panjang cerita. Nah, saya lebih sukalah yang mengatakan hak jenis bertangguh ni tetap riba. Tu duk main ikut rumah kampung kita tu. Maklum belilah emas ni, emas molek ni. Emas 99,999. Dia tahu macam nombor bomba, tak tahu kira tu bomba, ni mah contoh lebih kurang. Tak apa, nak mana habang saja. Dia bukan beli lagi, dia ambil order dulu. Saya bukan beli nak, saya maklum kena mana aja. Esok saya main tunjuk. Tu lain tu bukan beli lagi tu. Maklum kena mana agak-agak. Saya kena hak ni tapi tak mau beli lagi, tak apa. Saya tak mau jual lagi, saya main dulu esok. Maklum tengok bagi puas, biar beliak mata. Lagu tu contoh. Yang tu tak apa lagi sebab belum berlaku transaksi, belum ada kontrak, belum ada akad. Faham kau nak? Jadi satu soalan pun kira okey tak tahu panjang tu. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan. Tajuk kita jenis riba dan harta riba, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursil wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh saya tambah sikit nah? Saya sambung soalan tuan tadi. Dia tak sama beli dengan hutang, beza nah? Kalau berhutang duit, memang tak bayar lala tu kan. Imam sini hutang 1,000, hutang duit juga. Bayar bila bulan depan. Tak diriba Ustaz nah? Sebab dia hutang. Hak ni dikaji beli. Nah, riba dalam membeli harta riba. Boleh? Itu maksud.